Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita sambung ya, saya kreditkan dahulu PowerPoint ini kepada pemilik asalnya iaitu Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Uktiram Johor. Terima kasih Cikgu. Okey, sebelum kita teruskan hari ini kita masih lagi di dalam bab 8 ya, masih lagi dalam bab 8 cahaya dan optik. Tapi hari ini kita akan bermula dengan subtopik 8.4 pembiasan cahaya. Baik, kita mulakan pembiasan cahaya. Okey, sebenarnya pembiasan cahaya ini adalah satu benda yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Okey? Dan awak lihat dia setiap hari. Cuma awak tak tahu fenomena itu namanya pembiasan cahaya. Itu sahaja. Okey? Jadi benda yang berlaku dalam hidup kita, kita lihat setiap hari, kita alami setiap hari, cuma kita tak tahu nama dia. Okey, jadi hari ini kita berkenalan dengan satu nama baru, satu fenomena baru, satu fenomena yang namanya baru pada awak tapi memang biasa kita lihat, namanya ialah pembiasan cahaya. Baik, apa contoh pembiasan cahaya yang kita lihat setiap hari? Sekarang kita lihat gambar ya. Dalam gambar ni kita nampak pensel. Okey, pensel dalam air. Bila kita letakkan pensel, letakkan pensel dalam air seperti ini, kita akan lihat pensel yang di luar, yang di luar ini dia nampak kecil. Yang dalam air nampak besar. Itu yang pertama. Lepas tu, bila kita letak dalam keadaan sengit begini, dalam keadaan sengit, kita akan nampak seolah-olah pensel itu membengkok. Okey? Okey. Baik, sekarang ini kenapa sesuatu objek bila diletak di dalam air dia nampak lebih besar, dan jika objek itu sebahagiannya di luar air, sebahagian lagi di dalam air, dia kelihatan bengkok. Itu kita tak tahu kenapa dan apa kaitannya dengan pembiasan cahaya. Sambung sekarang. Baik, diberikan satu persoalan di sini. Mengapakah pensel kelihatan bengkok di dalam air? Macam gambar ni lah Kenapa? Okey, ini sebab dia. Ini terjadi disebabkan oleh perubahan arah perambatan atau pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, ayat ni nampak macam panjang kan? Tapi sebenarnya mudah je. Okey, sekarang saya terangkan. Okey, sekarang ni kita ada pensel. Okey, kemudian kita ada satu gelas air. Okey, sekarang kalau awak tengok, gelas ni dia tak penuh. Okey, dia tak penuh. Bahagian bawah ni ada air, bahagian atas gelas ni dia kosong. Okey? Tapi sebenarnya dia tak kosong. Okey? Yang tak ada air ini sebenarnya penuh juga. Penuh dengan apa? Penuh dengan udara. Okay. Kalau awak ingat dalam bab sebelum ni kita dah kata ya, jirim. Okey, dia akan memenuhi ruang. Okay. Jadi kat sini bahagian atas ini dia tak ada air, tapi dia penuh dengan udara. Okey? Jadi bahagian bawah gelas ini memang penuh dengan air lah. Kita memang nampak air. Sekarang ini, bila kita letakkan sebatang pensel, pensel ini dia akan berada pada dua medium berbeza. Okay, kat sini dia ada beri perkataan dua medium. Okay, medium. Okay, apa dia dua medium kat sini? Okay, bahagian atas ini, mediumnya adalah udara. Bahagian di bawah ini, mediumnya ialah air. Jadi bila kita letakkan pensel ini pada dua medium yang berbeza, apa yang berlaku ialah, tengok kat sini, cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Itu ayat dia. Jadinya, sekarang ini, pensel ini dia berada dalam dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey? Jadi medium yang pertama udara, kurang tumpat. Medium yang kedua air, lebih tumpat. Jadinya, bila kita hendak melihat, kita memerlukan cahaya. Okey? Jadi cahaya akan merambat ataupun bergerak. Okey?
daripada objek ini masuk ke mata kita. Okey, jadinya cahaya itu akan bergerak melalui air, okey, air ketumpatan berbeza, kemudian melalui udara pun ketumpatan berbeza, menyebabkan cahaya itu akan dibengkokkan. Okey, kenapa cahaya dibengkokkan? Kerana ini. Namanya ialah proses pembiasan cahaya. Okay? Jadi cahaya itu akan dibiaskan ataupun cahaya itu dibengkokkan apabila melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okay? Jadi cahaya ni bila dia lalu pada medium yang berbeza ketumpatan, dia akan menyebabkan kelajuan cahaya itu berubah. Okay? Jadi bila kelajuan cahaya berubah, maka berlakulah pembiasan cahaya. Sambung lagi. Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya. Jadi kalau awak ingat lagi, ini adalah video sambungan kepada eksperimen pembiasan cahaya yang saya dah bagi kepada awak sebelum ni. Okey, siapa yang lupa, tengok balik video pembiasan cahaya yang saya dikongsikan. Video tu pendek sahaja, hanya 8 minit. Okey. Baik, apa lagi contoh pembiasan cahaya yang kita biasa tengok? Okay, contoh tengok kat sini. Ini adalah gambar. Okay, gambar ikan di dalam akuarium. Okay, ikan dalam akuarium. Okay, bila kita tengok ikan dalam akuarium, kita akan lihat seperti ikan tu macam ke atas. Okay, macam ke atas. Sebenarnya ikan tu kedudukan dia lagi dalam. Okay, so kita tengok kat sini, ikan kelihatan seperti berada pada kedudukan yang lebih cetek berbanding dengan kedudukan asalnya kerana fenomena pembiasan cahaya. Okey, jadi ini kedudukan asal ikan, kedudukan sebenar ikan dia kat bawah. Tapi oleh kerana cahaya telah dibiaskan ataupun cahaya dibengkokkan, maka ikan seolah-olah kelihatan seperti di atas. Okey, macam macam cetek lah. Okey, tapi sebenarnya lagi dalam. Sama juga kalau awak pergi ke kolam mandi. Okey, awak pergi ke kolam mandi. Awak tengok kolam, awak rasa macam kolam tu tak dalam. Hati-hati. Itu namanya pembiasan cahaya. Tu sebab kita rasa macam kolam tu tak dalam. Tapi bila kita masuk, baru kita nampak sebenarnya kolam tu dalam. Okay? Nanti awak tiba-tiba tenggelam. So saya pernah alami situasi tu, tenggelam. Terkejut. Sebab lupa. Cikgu sains pun lupa pasal pembiasan cahaya. Okay. Terima kasih. Cabaran Minda. Disebabkan fenomena pembiasan cahaya, bagaimanakah anda dapat menangkap ikan di dalam sungai? Macam mana nak tangkap ikan dalam sungai? Okay, kalau awak nak tangkap ikan dalam sungai, katakan awak nak panah ikan ni, ada orang dia panah ikan, ada orang dia melembing ikan. Siapa yang nak buat macam tu? Awak kena panah lagi dalam. Okay? Katakan awak nampak ikan tu macam di sinilah kedudukannya, di atas ni. Maknanya awak tahulah, ini namanya pembiasan cahaya. Awak kena panah ke dalam sikit. Okay? Sebab ikan tu sebenarnya dalam lagi. Macam tu. Okay? So, kena pandailah ni. Kena pandai menganggap. Okay? So, dah belajar ni, dah tahulah. Ini namanya pembiasan cahaya. Benda yang terlihat seolah-olah di atas, sebenarnya lebih dalam air. Sama juga shilling. Ambil segelas air. Okay, ambil segelas air. Masukkan shilling. Kemudian awak lihat daripada atas. Awak akan nampak seolah-olah shilling tu lebih besar dan dia seolah-olah lebih ke atas. Lebih ke atas. Kurang dalam. Boleh tengok nanti. Sekarang kita nak lihat macam mana gambar raja sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium yang berbeza ketumpatan. Ini penting dalam exam dia akan tanyalah. Baik. Jadi dia ada dua situasi. Sama ada cahaya, okey, anak panah merah ini menunjukkan cahaya sama ada cahaya bergerak daripada kawasan yang lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat, ataupun situasi kedua, cahaya bergerak daripada kawasan kurang tumpat kepada kawasan lebih tumpat. Okey, bila awak dapat soalan begini, perkara-perkara pertama awak kena tengok ialah mana lebih tumpat, mana kurang tumpat. Okey, so biasanya dia akan kasih air dan udara. Okey, air dan udara. Jadi awak tahulah air lebih tumpat, udara kurang tumpat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, apa yang awak kena tengok? Awak kena tengok garisan putus-putus macam ni. Okey. So, garisan putus-putus ini namanya ialah garisan normal. Kalau awak ingat lagi pantulan cahaya, kita dah tengok dah perkataan ni, garisan normal. Okey, jadi garis putus-putus ini adalah garisan normal. Okey.
sekarang ini katakan ada satu sinar cahaya. Okey, sinar cahaya itu datang daripada kawasan yang lebih tumpat. Okey, air kat sini lebih tumpat. Okey, bila sinar cahaya itu datang daripada kawasan yang lebih tumpat, apa yang berlaku ialah pembiasan cahaya menyebabkan sinar cahaya itu akan bergerak menjauhi normal. Okey, tengok kat sini, sinar 7 ini pada asalnya dia dekat dengan normal. Okay, ini normal. Ini sinar cahaya, sinar 7 tadi. Okay, dia dekat dengan normal. Okay, jadi bila cahaya bergerak daripada kawasan lebih tumpat kepada kurang tumpat, apa yang terjadi ialah cahaya dibiaskan menjauhi normal. Okay, ini normal. Ini sinar biasan. Okay, jadi dia sekarang semakin jauh daripada normal. Okay, ini dekat. Tengok, dekat. Sekarang dia semakin jauh. Okay, jadi cahaya terbias menjauhi normal kerana sinar 7 bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Ini yang pertama. Okay, jadi sinar yang masuk namanya sinar 7. Sinar yang keluar namanya sinar biasan. Okay, sudut 7 pula daripada mana? Sudut 7 daripada sinar 7 ke normal. Sudut biasan pula daripada sinar biasan ke normal. Jadi ingat, semuanya mesti kepada normal. Okey, sinar 7 kepada normal, sinar biasan kepada normal. Okey, tengok situasi kedua. Sekarang sinar itu bergerak daripada kurang tumpat iaitu udara kepada lebih tumpat iaitu air. Sekarang ini kalau daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat apa jadi? Okay, sekarang awak tengok sinar 7. Okay, sinar 7 ini normal. Okay, putus-putus adalah normal. Sekarang sinar 7 dia jauh daripada normal. Jadi sudut 7 dia besarlah sebab dia jauh. Okay, apabila dia bergerak daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat, apa yang terjadi ialah sinar biasan akan bergerak mendekati normal. Okay. Jadi sekarang ini situasinya sinar 7 dengan normal jauh. Apabila masuk ke kawasan lebih tumpat, sinar biasan dengan normal menjadi semakin dekat. Maknanya sudut biasan menjadi kecil. Okay, jadi cahaya terbias mendekati normal kerana sinar 7 bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Okay, jadi kena ingat, kalau lebih tumpat kepada kurang tumpat, dia akan menjadi semakin jauh. Kurang tumpat kepada lebih tumpat, dia akan menjadi semakin dekat dengan normal. Okay, ini kalau cahaya itu datanglah keadaan sengit. Okay, awak nampak ini sengit. Okay, sekarang tengok kat bawah pula, situasi di bawah. Macam mana kalau cahaya itu tegak? Maknanya dia dengan normal ni sama. 90 darjah macam ni. 90 darjah. Okey, sekarang cahaya tidak terbias kerana sinar 7 selari dengan normal apabila sinar 7 bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Sama juga kurang tumpat ke lebih tumpat. Kalau sinar 7 selari dengan normal, okay, sama juga dia akan bergerak lurus. Okay, jadi tidak berlaku pembiasan. Okay. Jadi kalau cahaya lurus, tak kira lah daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat ke, kurang tumpat kepada lebih tumpat ke, dia akan jadi tetap lurus macam ni. Mana tidak berlaku pembiasan. Tapi jika sengit macam ni, mana berlakulah, okay, dia akan berlaku pembiasan. Okay? Baik, ini adalah eksperimen wajib, eksperimen pembiasan cahaya yang akan kita buat di sekolah. Tapi saya dah berikan kepada awak video cara nak menjalankan eksperimen ini supaya awak tahu cara nak membuat eksperimen dan apa yang berlaku sepanjang eksperimen ini dilakukan. Okey, jadi eksperimen pembiasan cahaya, pernyataan masalah ialah apakah hubungan antara sudut 7 dengan sudut biasan. Dengan menambahkan sudut 7, adakah sudut biasan juga akan bertambah? Okay, hipotesis, semakin besar sudut 7 I, semakin besar sudut biasan R. Tujuan, mengkaji hubungan antara sudut 7I dengan sudut biasan R apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat iaitu udara ke medium lebih tumpat iaitu blok. Okay?
Baik, pemboleh ubah. Baik, saya nak awak lihat kepada buku teks ya. Ini adalah buku teks sebenarnya daripada buku teks. Tapi di dalam buku teks itu ada berlaku sedikit kesilapan. Okey, ada berlaku sedikit kesilapan. Jadi saya nak awak betulkan kesilapan yang berlaku di dalam buku teks. Okey. Jadi lihat buku teks. Okey, awak lihat buku teks awak. Muka surat. Okey. Buku teks awak muka surat 235. Okey, buku teks muka surat 235. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dimanipulasi sudut tuju cahaya. Okey, dalam buku teks ditulis dimalarkan. Awak potong perkataan dimalarkan, gantikan dengan manipulasi. Okey, yang di tengah-tengah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam buku teks Tolong potong, gantikan dengan bergerak balas. Okey, bergerak balas. Dan yang terakhir bawah sekali pemboleh ubah bergerak balas di bawah kan, di bawah sekali potong, gantikan dengan dimalarkan. Okey, jadi ada kesilapan cetakan pada buku teks, tolong potong dan betulkan buku teks masing-masing. Okey, yang atas sekali manipulasi, yang kedua bergerak balas, yang di bawah sekali dimalarkan. Okey, jadi pemboleh ubah dimanipulasi ialah sudut tuju cahaya. Bergerak balas adalah sudut biasan cahaya iaitu R, dan dimalarkan ialah saiz celah daripada kotak sinar. Okey, ini adalah susunan radas macam mana cara nak lakukan eksperimen. Saya dah tunjuk kepada awak video cara eksperimen ini dijalankan. Siapa yang lupa tolong lihat semula. Ini adalah susunan radas dan kita nak mulakan eksperimen kita kena buat begini dahulu. Okey, kotak ini adalah blok kaca, bongkar kaca itu. Kemudian tolong tuliskan kaca untuk sini. Okey, ini adalah untuk bongkar kaca. Di luar ni adalah udara, jadi tolong labelkan udara. Kemudian kat sini kita ambil sudut 30 darjah, iaitu sudut tuju yang pertama ialah 30 darjah. Okey, I. Okey. Baik, kita sambung lagi cara nak lakukan eksperimen pembiasan cahaya. Baik, semua gambar ini saya ambil daripada video yang saya kongsi kepada awak iaitu video Cikgu Iliani. Terima kasih kepada Cikgu Iliani. Saya telah berkongsi video yang telah dia jalankan, eksperimen yang telah dia jalankan. Kepada awak semua, tolong tengok satu penerangan yang sangat baik daripada Cikgu Iliani tentang cara nak melakukan eksperimen. Jadi bila awak kembali ke sekolah nanti untuk melakukan eksperimen, pastikan awak semua sudah tahu apa yang perlu dibuat. Kerana penerangan langkah demi langkah telah diterangkan dengan sangat jelas oleh Cikgu Iliani. Baik, tengok yang gambar yang pertama. Okey, tadi mula-mula saya dah tunjuk kepada awak, awak kena lukiskan dahulu bongkar kaca. Okey, labelkan kaca, labelkan udara di luar dan kemudian lukis garis normal dan lukiskan sudut 30 darjah. Kita kena ukur dengan protektor terlebih dahulu. Okey, jadi ini adalah sudut tuju. Okey, 30 darjah. Okey, sinar tuju, kemudian sudut tuju 30 darjah. Okey, selepas itu kita pancarkan cahaya daripada kotak sinar. Okey, cahaya yang masuk itu adalah sinar tuju. Kemudian awak akan nampak cahaya di dalam bongkar kaca. Okey, cahaya di dalam bongkar kaca ini namanya ialah sinar biasan. Okey. Kemudian awak perlu melukis. Okey, selepas tu awak dah nampak gambar ini, awak kena lukis cahaya ni seperti ini. Okey, jadi di dalam ini adalah sinar biasan. Okey, jadi daripada sinar biasan dengan garisan normal putus-putus ini, okey, ini adalah sudut biasan. Okey. Jadi sama ini langkah kelima, awak kena ukur berapakah sudut biasan. Okey, jadi awak akan dapat macam ni lah. Okey, ini gambarnya. Okay, saya tak terang lebih lanjut sebab ada di dalam video sudah diterangkan oleh Cikgu Iliani dengan lebih jelas. Okey, jadi ini saya cuma tunjuk langkah demi langkah sahaja. Okey, jadi saya nak siapa yang lupa tengoklah semula video Cikgu Iliani. Baik, sekarang kita akan mulakan perbincangan buku SPS muka surat 115. Semua pelajar tolong buka buku SPS. Muka surat 115, kita akan terus bincang jawapan. Saya akan terangkan satu demi satu. Pastikan awak bersedia dengan pensel dan pembaris. Ya, mesti lukis guna pembaris ya untuk lukis garis. Okey, lukis dan pilih jawapan yang betul tentang pembiasan sinar cahaya apabila sinar cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain yang berlainan ketempatan. Okey, jadi bila ada dua medium berbeza,
yang berbeza ketumpatan, maka pembiasan cahaya akan berlaku. Okey, jika tidak ada perbezaan ketumpatan, tidak melibatkan lebih daripada satu medium, pembiasan tidak berlaku. Okey. Baik, A. Dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Okey. Jadi yang atas ini yang mula-mula ditulis udara. Okey, udara kurang tumpat. Okey, jadi kawasan ini, kawasan yang sini ini adalah udara kurang tumpat. Okey, selepas itu yang kawasan ini adalah kawasan kaca lebih tumpat. Okay, perkara pertama ialah lukis garis normal. Okey, jadi dalam soalan garis normal sudah diberikan. Okey, diberikan awak sinar 7. Okey, jadi udara bergerak daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat. Okey, kurang tumpat kepada lebih tumpat. Apa yang berlaku ialah sinar biasan akan mendekati normal. Macam ni lah. Yang ini daripada sinar 7 kepada normal jauh. Sekarang ini dia akan menjadi mendekati normal. Okey. Jadi sinar cahaya membias ke arah. Okey, sinar cahaya membias ke arah garis normal. Jadi tolong lukiskan garis normal ini dan tolong gariskan jawapan yang betul di bawah. Soalan B, dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey. Jadi sinar 7 akan jadi macam mana? Kawasan atas ini adalah kaca. Okey, kaca lebih tumpat. Di bawah ini adalah udara kurang tumpat. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah daripada kurang tumpat, lebih tumpat kepada kurang tumpat, apa yang jadi ialah dia akan menjauhi normal. Okey, jadi semakin jauh. Kalau macam ni dia lebih dekat, sekarang dia makin jauh. Okey, jadi sinar cahaya membias menjauhi garis normal. Baik, sambung. Masih lagi di muka surat 115. Okey, 115. Sekarang soalan C. Pada sudut tegak dari satu medium ke medium lain yang berlainan ketumpatan. Okey, sekarang ni dikasih sinar 7 tu tegak. Okey, tegak. Tegak, mari selari dengan garis normal. Okey. Bila garisan itu tegak. Okey, bila sinar 7 tegak, macam manakah rupa sinar biasan? Sinar biasan pun akan jadi lurus macam ni. Okey, maknanya tidak ada pembiasan berlaku apabila cahaya masuk dalam keadaan lurus, iaitu sudut 90 darjah. Okey, jadi tolong lukiskan garis lurus di sini untuk menunjukkan itulah dia sinar biasan yang tidak yang lurus. Okey, jadi sinar cahaya akan bergerak lurus menerusi medium cahaya. Okey, sinar cahaya akan bergerak lurus menerusi medium cahaya. Baik, nombor 2, tandakan tik dalam peta yang diberi yang menunjukkan kejadian pembiasan cahaya. Okay, yang mana pembiasan cahaya? Okay, yang pertama, penyedot minuman dalam gelas berisi air kelihatan bengkok. Ni awak nampak dia nampak bengkok. Jadi ini adalah pembiasan cahaya. Yang kedua, melihat pada cermin. Awak lihat cermin, awak nampak muka awak dalam cermin. Adakah ini pembiasan cahaya? Salah. Okay, ini bukan pembiasan cahaya, ini adalah cahaya. Okay, gambar yang ketiga, ikan kelihatan berada berdekatan dengan permukaan air. Okay? Jadi awak lihat ke dalam air, awak nampak ikan tu makin ke atas. Ini gambar ikan ke atas ya. Kedudukan asal sebenarnya di bawah. Tapi bila kita lihat di dalam air, nampak begini, lebih atas. Okay, jadi ini dinamakan sebagai pembiasan cahaya. Ini betul. Okay? Dan jawapan nombor 2 adalah yang pertama dan yang ketiga. Yang tengah-tengah ni pantulan cahaya. Baik, kita sambung lagi perbincangan buku SPS muka surat 116. Okey. Seorang murid berkelah bersama keluarganya di suatu kawasan air terjun. Murid itu dilarang oleh ibunya supaya tidak masuk ke dalam sesetengah tempat air terjun. Walaupun tempat tersebut kelihatan lebih cetek atau ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Apabila kembali ke sekolah, murid itu meminta guru sainsnya memberi penjelasan berdasarkan rajah di bawah apakah penerangan gurunya. Okey. Dekat sini jawapan telah diberikan. Okay, kita hanya perlu isi. Lihat kepada gambar rajah. Okey. Dia ada mata. Okey. Kemudian ada ikan. Ikan tidak sebenar di bawah. Okey. Sebenar di bawah. Tapi bila kita lihat daripada tadi, kita lihat ikan tu seolah-olah berada semakin hampir dengan permukaan air. Okey, maknanya ikan itu kelihatan
lebih ke atas, ya, kurang dalam, seolah-olah kurang dalam. Okey, kenapakah situasi ini berlaku? Ini namanya pembiasan cahaya. Okay, apabila sinar cahaya daripada ikan bergerak dari air ke udara, sinar cahaya ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Hal ini demikian kerana cahaya bergerak lebih laju dalam udara yang kurang tumpat daripada air. Cahaya yang dibiaskan itu memasuki mata pemerhati. Pemerhati melihat imej dasar kolam atau ikan berada lebih ke atas daripada objek sebenar. Dasar kolam atau ikan kelihatan lebih berdekatan dengan permukaan air. Okey? Jadi tolong salin jawapan kalau jawapan awak kurang tepat. Baik, kita sambung lagi perbincangan buku SPS, masih lagi di muka surat yang sama, muka surat 116, soalan nombor 4. Pelajar di bawah menunjukkan seorang murid sedang memerhatikan bentuk penyejuk minuman yang kelihatan bengkok di dalam air. Perhatikan rajah dan terangkan kejadian ini. Jadi ini satu lagi fenomena pembiasan cahaya, okey, yang menyebabkan straw kelihatan lebih menjadi bengkok, okey, lebih besar. Okey, apabila dimasukkan ke dalam air. Okey, apabila sinar cahaya daripada penyejuk minuman bergerak dari air ke udara, sinar cahaya itu dibiaskan menjauhi normal. Cahaya yang dibiaskan itu memasuki mata pemerhati. Pemerhati melihat imej penyejuk minuman berada lebih ke atas dari dasar gelas. Penyejuk minuman kelihatan bengkok. Okey, boleh salin jawapan. Baik, untuk kerja rumah hari ini, saya nak awak buat buku SPS muka surat 195 hingga 196. Okey? Awak boleh rujuk buku teks muka surat 235 hingga 236. Ini adalah eksperimen wajib. Okey? Ini adalah berdasarkan kepada video eksperimen. Okey? Jadi tolong hantar kepada saya selepas siap. Okey? Terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.